Okey, baik. Assalamualaikum sekali. Hari ini kita sambung yang hari itu. Hari itu part 1 kita tak sempat sampai nombor 18 tadi. Sambung nombor 19. Seterusnya, kalau kamu tengok topik ni dia berkenaan dengan apa ni? Persamaan garis lurus kan? Persamaan garis lurus yang kita tengok persamaan garis lurus macam mana kita nak selesaikan. Simple ya. Bila soalan berkenaan dengan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus kan. Garis lurus. Formula kita yang asal dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Ini formula asal kita. Dia mesti Y. Yang penting dia mesti Y. Apabila Y ni duduk belah kiri, maka automatik yang sebelah X ni, M ni, dia adalah kita panggil dia kecerunan. Kecerunan dan C ni adalah dia punya pintasan Y. Okey. Dan daripada sini nak buat persamaan biasanya kita perlukan apa? Kita perlukan kecerunan. Kecerunan ni M ada dua cara. Cara yang pertama kita guna formula Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okey, untuk formula ni kita perlu ada dua titik. Dua titik yang diberikan, dua koordinat. Nampak? Satu lagi, kecerunan boleh dikira dengan menggunakan Y sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Okey. Dalam senarai formula, dua-dua formula ni diberikan. Dua-dua formula diberikan. Yang ini kita guna kalau ada pintasan. Okey. Dan ada satu lagi, kalau dia kata diberi persamaan lain yang dia kata selari. Kalau selari maksudnya apa? M dia adalah sama. M1 sama dengan M2. Macam tu. Kita buat persamaan. Dah dapat M, baru kita buat algebra untuk mengira C. Okey. Tapi, kalau kita gunakan persamaan yang ini, C tak payah kira. Kenapa C tak payah kira? Pintasan Y ni ada. Pintasan Y ni juga adalah C. Kalau kita guna ni. Contoh macam soalan yang ni. Soalan ni kalau kau tengok soalan ni, yang dia bagi adalah pintasan. Okay, yang dia bagi adalah pintasan. Tengok. Persamaan. Ada satu garis. Okay. Yang kena dekat X ni, ini namanya pintasan X. Jadi pintasan X kita sama dengan 6. Manakala kena dekat Y ni adalah pintasan Y. Pintasan Y kita sama dengan 4. Jadi kat sini kita boleh cari M dengan menggunakan formula yang ini tadi. Formula, pakai formula negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Kita masukkan negatif pintasan Y kita 4 per dengan 6. Okay. Dan kat sini dah jelas kita punya C. Ni C kita. C adalah pintasan Y. C dah ada. C sama dengan 4. M 4 per 6 boleh kecilkan. Dia akan jadi sama dengan negatif 2 per 3. Dan sepatutnya persamaan kita akan jadi apa? Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 4. Ini persamaan kita untuk garis lurus ni kan. Jadi bila kita tengok dekat jawapan objektif, kita tengok satu-satu, dia tak ada yang ni tau. Contoh kat sini. M dia negatif 2 per 3 tapi dia bagi C dia 6. Sebab Y dia kat sini ada 2 kat depan. Ini salah. Dia sepatutnya kalau negatif 2 per 3 sama macam ni. C dia patutnya 4 lah. A salah. Nampak? Yang ini pula negatif 2 je. Kan? Y tapi negatif 2. Y negatif 2, 4. Salah. Patutnya kalau Y negatif 2 per 3, 4. Ini salah juga. C langsung tak ada negatif. C pun salah. Jawapan kita mana? D yang tinggal. Okay, kita cek. Tapi lainnya, nampak? Sebenarnya sama. Sebab apa? Bila dia bagi jawapan 3Y sama dengan negatif 2X campur 12, dia nak suruh kita ubah sesuai sikit persamaan ni. Kenapa? Mana boleh Y? Mana boleh 3Y? Dia mesti Y. Jadi 3 kena per 3. Per 3 per 3. Bila satu kita per 3, semua sekali kena bahagi 3. Yang tinggal apa? Y sama dengan negatif 2 per 3X campur 4. Sama macam yang kita buat. Okey? Dapatlah jawapan kita kat sini adalah D.
Ini kamu kena ingat formula-formula yang melibatkan macam mana nak buat persamaan garis lurus. Okey, macam biasa ada soalan sebelum kita masuk yang seterusnya. Ada. Okey, boleh senang sikitlah. Okey, terus pergi nombor 20. 20 pun mudah juga. Sebab 20 ni kita nak cam soalan, nak cam soalan pula, nak cam graf. Kamu nak cam graf. Okey, graf kita adalah graf kuadratik. Untuk graf kuadratik, sepatutnya dia punya persamaan kita dia mesti fx sama dengan ax kuasa 2 campur bx campur c. Itu persamaan kita. Okey, untuk A maksudnya orang yang ada kuasa 2. Untuk A yang ada kuasa 2 maksudnya ni akan bagi dia punya bentuk graf. Okey, untuk bentuk graf ni maksudnya kalau A kamu positif, dia senyum. Kalau A kita negatif, graf kita bentuknya masam. Okey, ini untuk A. A ada lagi maksud tapi tak sesuai dengan soalan yang kita tengok kan. Okey, C pula kat sini, C macam biasa. Formula C sama. C adalah pintasan Y. Pintasan Y. Manakala B ni, kalau ada B, graf tu akan bergerak kiri kanan. Dia sama ada duduk belah kiri ataupun duduk belah kanan. Macam tu. Itu guna B. Okey. Tapi kat sini, benda yang penting kamu tengok kat sini, apabila kita faktorkan persamaan kuadratik kita, kita akan dapat pintasan X. Pintasan X kita akan dapat apabila kita faktorkan. Bila kita faktorkan, kita akan dapat yang kurungan sama dengan kosong tu. Ini faktorkan. Faktor biasanya guna apa? Kita guna kalkulator saja. Dan kita guna degree 2 untuk kalkulator yang biasa. Ataupun yang ada, kalau kalkulator yang canggih sikit, dia ada keluar ni lah. AX kuasa 2 campur BX, pilih je lah. Masuk A, B, C dia. Okay. Untuk soalan ni, dia minta apa? Antara graf berikut, manakah mewakili? Nampak? Dia kata situ Fx sama dengan 9 tolak X kuasa 2. Jadi apa kamu ucap kat situ? Dia bagi dua benda je. Yang pertama, dia bagi X kuasa 2 kita sifat dia negatif. Bila sifat dia negatif, graf kita maksudnya mesti bentuk masam. Yang tu kita tengok dulu. Jawapan kita mana? Jawapan kita A. Mungkin A. Mungkin A. Mungkin A. Yang kedua, B. Salah terus. C. C ni macam mana? Salah juga C. Kita nak bentuk apa? Masam. D. Mungkin D. Jadi antara A dan juga D. Antara A dan juga D. Kemudian apa lagi? Dia bagi C. C kita 9. 9 maksudnya pintasan Y kita positif. Pintasan Y kita adalah positif. Dia bagi, yang ini tak tulis 9 tapi dia letak dekat pintasan Y kita ni duduk dekat atas. Maksudnya ni, ini pintasan Y kita positif. Kita tak tahu berapa. Tapi yang D, dia bagi negatif 9. Ni salah. Sepatutnya pintasan Y kita mesti 9 bukan negatif 9. Jadi jawapan kita yang mana? A. Okay. Macam mana A pula? Ni tak bagi kita 9. Dia bagi ni. Dia bagi benda ni. Benda ni namanya apa? Dia punya faktor. Kalau kamu ambil kalkulator, kamu faktorkan benda ni, kamu akan dapatlah. Dia punya faktor dia akan dapat X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 3. Tapi tak payah buat lah sebab kita dah teka dah. Ni bukan, automatik jawapan kita ambil A sahaja. Itu cara kita nak cam kalau dia bagi graf kuadratik. Bentuk graf. Okay, bentuk graf. Boleh? Okay? Cikgu. Boleh. Ya. Kiranya 9 tu sebenarnya C lah. 9 tu memang C. Memang C. Tapi kat sini dia tak tulis lah. Dia nak kita faham je. Okey, C kita positif. Nampak? Oh, okey. Kalau yang ni nampak, ini dia bagi C dia betul 9 tapi bentuk graf pula salah. Kita kena cam dua-dua. Dua-dua kita. Baik cikgu. Okey. Satu lagi saya lupa beritahu. Yang ni dia kadang-kadang ada dalam soalan. Kadang-kadang. Kadang-kadang sifat. Ini sifat untuk A.
Sifat untuk A kan. A ni sifat dia, kamu tengok nilai dia saja. Dia tak kisah negatif positif. Negatif positif A ni maksudnya negatif menunjukkan bentuk. Positif menunjukkan bentuk. Tapi A ni dia punya nilai A tu. Nilai A tu dia kalau A ni besar, contoh A sama dengan 10 dengan A sama dengan 1. Apa beza dia? Okey, kalau macam ni dua-dua A ni positif. Dua-dua adalah positif. A lagi besar A, graf kita kurus. Lagi kecil A kita, bagi besar graf ni. Dia gemuk. Ini kadang-kadang ada soalan ni. Dia bagi sama je persamaan. Sama je dia kata. Sama, semua sama. Kecuali A je tak sama. Kan? Dia suruh pilih mana satu. Kamu pening. Alamak, C dah sama. Semua sama. Kan? Macam mana nak tahu dia? Kita tengok ni. A kita kalau besar A, graf kita lagi kurus. Okay? Kalau saya letak negatif, beza dia. Kalau A negatif 10. Dengan A sama dengan negatif 2. Tukar nombor sikit. Negatif 10 sama juga. Dia tak tengok negatif. Negatif maksudnya bentuk. 10 maksudnya dia kurus. Tapi masam. Ni 2. 2 maksudnya masam tapi dia gemuk sikit pada 10. Itu beza. Kadang-kadang kena gini. Jarang-jarang soalan ni jumpa. Jarang-jarang. Kadang-kadang soalan dia bagi ABC. Kita tak boleh teka. Dia teka di mana satu. Nombor tu nak kira tak dapat kira. Jadi dia nak kita faham sifat persamaan kuadratik. Ini sifat A. Okey. Kita teruskan nombor 21. Yang ini yang ini ramai takut tengok soalan ni. Trigonometri. Okey, trigonometri. Sekejap. Saya kena kalkulator saya ni. Saya ambil satu kertas tambah kertas sikit. Kita pasal trigo dulu. Ya, nampak Okey. Trigonometri. Kawan dia, baik dia nama Pythagoras. Pythagoras, bahasa Melayu heja direct je. Pythagoras. Dua-duanya melibatkan satu segitiga bersudut tegak. Okey. Kalau ada sudut dia, cerita dia pasal trigonometri lah. Dan yang mana depan sudut ni kita panggil dia opposite. Depan 90 darjah ni kita panggil dia hypotenuse, maksudnya yang paling panjang. Hypotenuse. Bawah dia adalah adjacent. Adjacent ni bersebelahan. Saya pakai orang putih lah sebab senang kamu nak hafal. Jadi trigo ni asal dia, formula dia hanyalah soh cah tua. Apa maksud soh? Soh maksudnya sin. Theta sama dengan O bahagi H. O bahagi H sin. Kemudian cos. Theta sama dengan cos apa? Cah. Cah maksudnya A bahagi H. Cah. Tan pula adalah tua. O bahagi A. Ni soh cah tua. 3. Okey. Apa guna benda ni semua? Guna dia ada 3 benda kat sini. Sudut, nombor. Okey. Dia boleh bagi 2 minta 1. Kalau dia bagi O dengan H, dia boleh minta sudut. Kalau dia bagi sudut dengan O, dia boleh cari H. Nampak? Tapi kalau kita ada sudut dengan A, boleh tak cari H? Kalau kita ada sudut dengan H, boleh cari A. Macam tu dia cerita dia. Sebab tu kita tengok, dia kena ada 2 orang. 2 orang kena ada, nak cari seorang. Tak boleh ada, bagi seorang minta 2 orang tak dapat. Dia kena ada 2 orang. Dia macam mau 3 orang ni, kamu kena tanya, saksi dia kena lebih. Okey? Ini trigonometri. Dan trigonometri kawan dia dengan Pythagoras. Pythagoras pula, yang kamu kena hafal, yang wajib kamu kena hafal adalah sifir 3, 4, 5. Maksudnya dalam segitiga kita, paling kecil 3, 4, paling panjang 5. Itu yang pertama, kena hafal. Satu lagi yang kamu kena hafal, kalau paling kecil 5, 12, 13. 2 benda ni kamu kena hafal. Selalu masuk exam. Okey? Contoh soalan ni. Jom kita tengok soalan ni. Soalan ni dia bagi tahu. Okey. Dalam rajah 8, JLN dan KLM ialah segitiga bersudut tegak. Dua-dua segitiga bersudut tegak. Jadi boleh buat trigonometri.
diberi sin X. Jadi kat sini X ni Okay. Sin X sama dengan 5/13. Jadi bila kita nampak sin saja, kita dah boleh letak formula SOH. SOH maksudnya apa? O, sini H. Untuk siapa? X. Jadi X, O dia kat depan ni. H kat sini. A kat bawah. Ni untuk X. Jadi kalau O dia 5, H dia 13. Maka dia kena dengan kita punya Pythagoras theorem yang kita hafal tadi. 5, 13, seorang lagi adalah 12. Dapat satu ni. Okay. Jalan lagi. Dia kata JK sama dengan KL. JK sama dengan KL. Kalau sini 5, sini 5. Sama. Okay. Sekarang dia minta apa? Kira panjang MLN. Nak cari panjang MLN, kita kena dapatlah panjang LN. Saya letaklah X yang baru kat sini. Nampak? Nak cari panjang ni. Jadi, bila nak cari panjang ni, yang kita rujuk adalah segitiga ni. Bila segitiga ni, kita tengok, okey, sudut ada. Opposite ada. Depan opposite. Sudut, depan adalah opposite. Opposite dia ada. O dia 10. Yang tak ada apa? Sebelah. Kita tanda kat situ. Sini O untuk segitiga ni. Sini A dia punya segitiga. Dia yang terlibat apa? OA. OA. OA maksudnya apa? TOA tadi. Kena pakai TOA. Baru boleh kira. TOA apa? Tan. Ada sudut? Ada. Tan 35 sama dengan O per A. O kita 10. Per A kita saya nak cari tadi X. Macam mana nak cari X ni? Kita tukar tempat. Jadi X sama dengan 10 per tan 35. Kamu tekan saja kalkulator, kamu akan dapat 14.28. Tekan kalkulator. Okey. Bila dapat yang ini, apa jawapan kita untuk MLM? MLM adalah sama dengan 12 campur 14.28. Jawapan kita akan dapat 26.28. Ini adalah topik cerita pasal apa? Trigonometri. Okey. Macam mana? Boleh? Ingat lagi? Cikgu, mana dapat tan? Tan. Tan tu sebab tu kita kena fikir nak pakai yang mana. Nampak? Sebab yang kita ada dalam trigo ada SOH, ada Syah, ada TOA. 3 ni je nak pakai. Tapi tak tahu mana satu. Kita tengok apa yang kita ada. Yang kita ada dekat soalan ni, kita ada O nak cari A. Ada O nak cari A. OA. Jadi pakai yang mana? OA. Kita pakai tan. Macam tu. Okay. Kalau dia bagi O, kita pakai SOH. Kalau dia kita pakai Syah. Kita yang tentukan mana satu nak pakai. Boleh? Boleh. Okey. Kita tentukan dia. Ini trigonometri. Okey. Cuma tambah sikit. Tambah sikit lah. Kadang-kadang ada trigonometri melibatkan sudut cakar. Ada melibatkan sudut cakar. Okay, sudut cakar ni dia beza sikit je. Sudut dia segitiga macam ni. Okay, tapi sudut dia kat sini. Ini kita panggil sudut cakar. Yang ini, yang biasa kita, theta kita adalah sudut tirus. Sudut tirus. Yang ini adalah sudut cakar. Soalan dia sudut cakar. Kan? Contoh saya bagi kat sini, sini saya bagi 3, sini kita bagi 4, sini bagi 5. Contoh. Tiba-tiba dia minta apa? X. Dia minta tan X. Tan X. Kamu pun hafal. Oh, tan TOA. Kamu pun letak O kita 3, A kita 4. Kalau kamu letak macam ni, salah. Kenapa salah? Bila dia nak sudut cakar, sifat dia untuk sudut cakar hanya sin saja yang positif. Okay? Kalau dia tanya cos dengan tan, dua-dua nilai dia mesti negatif. Nampak? Jalan kerja sama.
Contoh, yang ini dah betul nombor tapi salah kenapa? Tak letak negatif. Dia kena apa tu? Sudut cakar, kalau dia minta sin saja. Kalau dia minta sin X, jawapan kita apa? Oh, opposite 3 bahagi dengan hypotenuse. 5. Dia positif. Tapi kalau minta tan, kena letak negatif. Kalau dia minta cos pun sama. Cos X adalah cah bersebelahan 4/5. Salah, kenapa? Cos sifat dia pun sama, negatif untuk sudut cakar. Kita bahas sikit. Bukan pasal soalan ni, takut dia keluar macam ni. Okey. Ni untuk topik, dia panggil dia trigonometri. Kawan dia Pythagoras. Okey. Teruskan. Boleh? Teruskan. Soalan seterusnya. Nombor 22. 22 ni susah juga. Tapi kebat. Soalan kebat ni kadang-kadang dia rasa macam susah. Tapi sebenarnya dia mudah. Dia kena fahamlah cerita dia. Rajah 9 menunjukkan ketaksamaan. Y lebih besar pada X, Y lebih kecil pada X dan persamaan Y sama dengan X. Kenapa saya punya skrin ni dia goyang-goyang? Tak apalah. Goyang-goyang pula kan. Okay, tak apa. Dia bagi titik kita 5, 6. Bila dia bagi titik 5, 6, daripada titik ni kamu kena faham. Yang ini X, yang ini Y. Apa kesimpulan kamu? Kamu nampak Y ni 6, X dia 5. Apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita, Y lebih besar daripada X. Itu saja. Nampak? Terus jawapan kita yang mana? C. Itu soalan kebat. Kadang-kadang sangkut. Apa benda dia tanya ni tak faham. Dia macam tu je. Nampak? Kenapa yang B salah? Tu kamu kena ingat. Kalau garis dia putus-putus, simbol dia mestilah lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau garisan ni dia bagi garisan straight macam tu, tak ada putus-putus, jawapan kamu adalah B. Sebab dia lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Itu beza dia. Ingat ini soalan senang tapi kadang-kadang dalam exam, takut nak buat. Soalan ketaksamaan. Ada 2 soalan untuk topik untuk set Negeri Sembilan ni ada 2. Nombor 23 pun sama juga. Nampak? Topik melibatkan ketaksamaan. Ni simple je soalan ni. Dia trik. Soalan ni dia trik. Okay. Encik Aiman ingin menggunakan sebuah lori dengan muatan 500 kilogram untuk menghantar X ekor ayam dan Y ekor itik. Okay. Bila dia bagi kat sini, ini cerita pasal apa? Pasal kita ada peruntukan. Dia sama peruntukan. Peruntukan maksudnya bagi duit ke, modal ke, apa benda. Semua cerita dia macam ni lah. Macam ni sama tak? Lori ni dia kata muatan 500 je. Bila dia kata muatan 500, maksudnya apa? Kita tak boleh lebih 500. Kita tak boleh lebih 500. Kita mesti guna, mesti kurang atau sama dengan 500. Ngam-ngam boleh. Lebih tak boleh. Nampak? Jadi dia kata menggunakan sebuah lori dengan muatan 500 kg. Jadi jawapan kita apa? Boleh lebih? Tak boleh lebih. Simbol kita mesti lebih kecil atau sama dengan. Biasanya untuk peruntukan. Dia bagi duit RM50 untuk kamu belanja. Sama tak cerita dia? Nampak? Dia bagi modal RM20,000 untuk buat bisnes. Sama tak? Tak boleh lebih. Cerita tentang peruntukan. Jadi jawapan kita mana? Tak faham yang bawah pun tak apa. Ni je cerita dia 500. Simbol dia terus dapat A. Nampak? Okay. Kalau cek balik, betul. 2X maksudnya apa? Ayam 2 kilo. Itik 4 kilo. Itu cerita dia. Tapi kita tengok cap yang pertama dah dapat jawapan dah. Ini kita panggil dia topik ketaksamaan. Mudah tapi kadang-kadang agak mengelirukan. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okay. Terus kita pergi soalan. Ini soalan susah. Yang ini yang paling susah sekali. Itu dia tentang apa? Penjelmaan, transformasi. Transformasi kan. Okey.
Kat sini kamu kena ingat transformasi ada berapa jenis. Transformasi ada 4. Translasi, pantulan, putaran, pembesaran. Cuma kena hati-hati. Untuk transformasi ni hati-hati kat mana? Jaga-jaga. Jaga. Pasal apa? Objek dan image. Nampak? Okey. Kalau dia bagi satu gabungan transformasi. Contoh kat sini dia bagi soalan ni, dia bagi gabungan transformasi. Dia kata apa? Antara trapezium A, B, C, D, yang manakah objek bagi R? Nampak? Dia minta apa? Objek. Yang manakah objek bagi R prime? Biasa kena ingat kalau ada prime tu maksudnya ini adalah apa? Image. Ada prime adalah image. Jadi macam mana nak tulis? Bila dia kata MN, kita tulis apa? Dia mesti mula dengan dia punya objek. Dia mesti mula dengan dia punya objek. Saya tulis kat sini. Jadi objek tak tahu. Objek. Kemudian anak panah. M dengan N ni, dia mesti kanan dulu. Dia mesti N dulu. Dapat jawapan. Kemudian baru M. Lepas tu kamu akan dapat, kita panggil dia image. Ni objek. Perjalanan dia akan jadi image. Macam tu. Okay. Jadi sekarang ni soalan ni dia bagi apa? R tu adalah image. Jadi kita ada R. Bila kita ada R, kita kena ambil satu titik dekat R. Tak payah banyak, satu cukup. Mana-mana lah ambil. Contoh saya ambil paling mudah yang ni. Saya ambil contoh, saya ambil yang ni. Titik tu. Letak titik kat situ kan. Okay. Jadi titik kat situ adalah kalau kita nak isi lah. Yang ni tak payah isi. Kalau kertas 2 kena isi lah. Kan? Koordinat kita adalah 5 negatif 3. Sorry. Sini. Nampak? 5 negatif 3. Dia punya apa? Dia punya image. Sekarang dia kena patah balik tau. Dia kena patah balik. Nak cari objek. Biasanya kita buat soalan. Objek pergi ke image. Sekarang image nak pergi ke objek. Macam mana image pergi ke objek? Dia efek kat siapa? Dia efek kalau translasi. Bila kita patah balik, efek dia adalah simbol berubah. Simbol berubah. Contoh macam ni. Dia bagi apa? Dia kata 3 negatif 5. Apa maksud 3 negatif 5? 3 negatif 5 maksudnya ke kanan 3, turun bawah 5. Nampak? Itu asal dia. Tapi kalau kita buat soalan patah balik daripada image pergi ke objek, kita kena tukar terbalik benda ni. Dia kata dia apa? Yang turun jadi naik, yang kanan jadi kiri. Dia kena terbalikkan dia. Nampak? Itu beza dia. Bila kita pergi macam tu, balik, patah balik. Simple je sebenarnya. Jadi apa kamu kena buat? Daripada R ni, titik kita ni, kena patah balik. Ke kiri 3, naik atas 5. Jadi saya akan buat ke kiri 3, 1, 2, 3. Kemudian naik atas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dapatlah jawapan kita kat sini. Okey. Tapi bukan tak siap lagi. Baru kita buat apa? Baru M. Belum buat N. N apa? N adalah pantulan. Pantulan ni dia tak ada efek. Patah balik tak ada efek. Pantulan. Sebab apa? Bila pantulan, kan, Ali Abu. Dia pantul, tak ada masalah. Maksudnya paksi dia tidak ada berubah. Tidak berubah. Buatlah macam mana pun. Dia tak akan berubah paksi dia. Jadi kita hanya buat apa? Pantulan pada Y sama dengan negatif X. Okey, kat mana Y sama dengan negatif X? Y sama dengan negatif X, kamu kena ingat formula dia. Okay. Kalau Y sama dengan X macam ni. Ini kita panggil dia Y sama dengan X. Nampak? Graf kita positif. Naik. Kalau graf negatif, dia lawan arah. Balik. Ini adalah Y sama dengan negatif X. Dia turun. Itu beza. Y sama dengan X. Y sama dengan negatif X. Jadi paksi kita kat mana ni? Paksi kita duduk dekat sebelah sini. Jadi kita kena buat paksi.
Sebab paksi dia tengah-tengah tarik daripada kosong kan. Pergi tengah je. Dia lalu tengah. Cukup tu. Jadi kita kena buat apa? Pantulan. Bila pantulan sini dia pantul, so pergi sini. Jadi jawapan kita automatik dapat apa? Ini susah sikit. Ini sebab tu saya kata soalannya tak soalan susah. Biasanya soalan minta objek pergi image. Tapi soalan ni terbalik. Image ke objek. Okey. Ada soalan? Tanya dulu. Ada you. Okey. InsyaAllah. Okey. Nanti boleh tengok balik lah. Ini antara soalan yang sukar lah. Jenis soalan yang sukar. Pergi dekat soalan 25. 25 topik yang agak mudah sikit. Walaupun kadang-kadang penat nak baca. Banyak betul nak baca. Nak kira banyak. Tapi dia nak faham soalan dia mudah. Sekali kamu faham soalan ni, kamu boleh buat. Topik kebarangkalian. Kebarangkalian. Okey. Sebuah kotak mengelilingi 7 biji bola berwarna biru. Jadi kita buat simple je. Biru ada 7. 7 biji bola berwarna kuning. Kuning ada 7 juga. Dan beberapa biji bola warna hijau. Hijau ada beberapa X. Okey. Kotak itu kemudian ditambah dengan 5 biji bola biru. Okey, biru tambah 5. 5 biji bola kuning, kuning tambah 5. 6 biji bola hijau, hijau tambah 6. Dah berlaku perubahan. Okey. Kebarangkalian untuk memilih secara rawak sebiji bola warna hijau adalah 1/3. Kebarangkalian adalah apa? Pecahan. Nak dapatkan hijau 1/3. Apa maksud 1/3? 1/3 ni maksudnya ini atasnya adalah bilangan hijau. Sebab dia kata kebarangkalian hijau maksudnya bilangan hijau. Per dengan 3 ni adalah wakil untuk bilangan semua. Nampak? Kat sini kita akan buat persamaan. Berapa bilangan hijau? X campur 6. Nampak? X campur 6 bilangan hijau. Per dengan berapa bilangan semua? Campur semua. Campur semua itu bilangan semua. 7 campur 5, 12. 7 campur 5, 12 juga. 12 campur 12, 24. 24 campur 6, 30. Jadi 30 campur X. Itu bilangan semua. Berapa dia kata? 1/3. Jadi kita kena selesaikan algebra ni. Pakai kalkulator saja pun boleh. Pakai kalkulator pun boleh. Nak buat manual pun boleh. Kalau pakai kalkulator, kamu boleh pakai yang saya ajar kamu tentang shift calculate tu kan. Shift calculate tu boleh buat. Okay. Kalau pakai manual, kena buat macam ni lah. X campur 6 per dengan 30 campur X. X campur 30 sama dengan 1/3. Kita kena silangkan. Darab silang dia panggil. 3 darab X, 3X. 3 darab 6, 18. 30 darab 1, 30. X darab 1, X. Kumpulkan X. 3X, panggil dia, tolak X. 30, panggil kawan dia, tolak 18. 3X tolak X, 2X. 30 tolak 18, 12. X sama dengan 12 bahagi 2, 6. Nampak? Jawapan kita lah. Dapatlah jawapan kita. X kita adalah, bilangan hijau tersebut adalah 6. Ini soalan tentang kebarangkalian. Tengok. Tapi kalau kamu cekap pakai kalkulator je algebra ni.
Boleh? Boleh. Boleh? Okey. Terus dalam sebuah kelas. Soalan barangkali yang gini. Dalam sebuah kelas terdapat 18 orang murid lelaki. Lelaki ada 18. Dalam kerja lebih kurang sama. Dan beberapa orang murid perempuan. Perempuan ada beberapa. Seorang pelajar dipilih secara awak. Kebanyakan memilih seorang murid lelaki ialah 2/3. Lelaki 2/3. Cari bilangan murid perempuan. Sama dengan cerita dia. Nampak? Apa 2/3 ni? 2/3 maksudnya 2 ni adalah bilangan lelaki. 3 ni apa? Bilangan semua. Okey, lelaki berapa? 18. Semua 18 campur X. Sama dengan dia bagi 2/3. Kita silang. Silang. 3 kali 18, 54. 18 kali 2, 36. X kali 2, 2X. Okey, 2X ni tinggallah. 36 pindah sebelah. 54 tolak dengan 36. 18. Jadi X sama dengan 18 bahagi 2, 9. Dapat jawapan kita A, 9. Itu topik apa? Kebarangkalian. Okey, dua cerita dia macam tu je. Apa kita nak bahagi semua. Apa kita nak bagi semua. Apa kita nak bagi semua. Itu cerita pasal kebarangkalian mudah dia panggil. Ini kebarangkalian mudah. Okey. Pergi nombor 27. Ni favorite juga ni. Metrik. Ni pun kita dah pernah buat ulang kaji ni. Maksudnya dah boleh jawab soalan metrik. Okey. Tengok. Antara metrik berikut yang manakah akan menghasilkan metrik peringkat 3 kali 2? Sudah soalan dia minta. Dia bukan suruh kira, dia minta peringkat. Okey. Jadi apa kita buat? Kamu kena faham apa maksud peringkat. Peringkat metrik sama dengan baris darab dengan laju. Baris darab dengan laju. Baris macam mana? Contoh A, B, C, D, E, F. Contoh ini baris. Jadi ada berapa? Ada 2 baris. Okey. Laju 1, 2, 3. Maksudnya metrik ni adalah 2 kali 3. Okey. Nak darab metrik, syarat untuk darab metrik, dia mesti berlaku yang mana belakang ni mesti sama, boleh darab. Contoh sebagai kalau kita jumpa 3 darab 2. Darab dengan 2 darab 1. Contoh. Maksudnya ni bertemu. Yang ni boleh darab. Dan hasilnya kita mesti dapat 3 darab 1. Nampak? Itu cara kita cek metrik. Boleh darab atau tak darab. Contoh soalan ni. Tengok. Yang ini apa? 2 kali 2. Nampak? Yang ini 2 kali 3. 2 kali 3. Jadi 2 dengan 2 bertemu. Jadi boleh darab. Apa hasil dia? 2 darab 3. Kita nak 3 darab 2. Tak betul. A salah. Sama ni. Ini baris 1, 2, 3. Maksudnya ada 3 darab 2. Ini metrik 3 darab 2. Dia bagi yang ini 2 darab 2. Jadi kita boleh darab. Hasil dia 3 darab 2. Ini kita nak jawapan B. Okey, kita tengok ini. Kenapa yang ini? Kenapa ni tak boleh? Okey, ini kenapa dia salah? Yang ini 2 darab 3. Darab tengah ini 2 darab 2. Yang ini tak sama tengah, tak boleh darab. Tak sama, tak boleh darab. Dia kena sama baru boleh darab. Ni 2 darab 2 jumpa dengan 3 darab 2 pun sama, tak boleh darab. Sebab tu jawapan kita B. Ini hanya nak test metrik ni boleh darab atau tak boleh darab saja. Boleh faham? Boleh. Okey.
Okay, kita terus pergi dekat soalan nombor 28. Metrik, masih lagi metrik. 28. Diberi bahawa 3R darab dengan S tolak 2 sama dengan 6 negatif 8 negatif 6, 8. Yang ini tak ada masalah sebab apa? Bila dia dah bagi macam ni, maksudnya boleh darab. Kita hanya perlu darab. Nak darab, cara dia, antara cara paling senang kita guna teknik silang. Teknik silang saya akan turunkan ni sikit. Turunkan ni sikit. Saya pun silang. Ni turun. Nampak? Dia apa jawapan kita? Kita akan dapat 3 darab dengan S. Dekat sini 3S. Belah sini 3 jumpa dengan negatif 2. 3 darab negatif 2. Negatif 6. Bawah ni R darab S. Ini RS. Dekat sini R darab negatif 2. Negatif 2R. Sebab kemudian kita sesuaikan soalan nak apa. Dia nak S tolak R. Maksudnya nak S nak R. Kita nak dapat S kat mana? Kita ambil kat sini. Kawan dia yang ini. Nampak? Jadi kita keluarkan. Jadi 3S sama dengan 6. Jadi S sama dengan 6 bahagi 3 dapat 2. R pula nak ambil yang mana? Jangan ambil yang ni. Ambil yang senang ambil ni R. Ni ada R saja dengan ni. Nampak? Jadi negatif 2R sama dengan 8. R sama dengan 8 bahagi negatif 2. 8 bahagi negatif 2, kita akan dapat negatif 4. Soalan nak S tolak R. Berapa S? 2. Berapa R? Negatif 4. Jawapan tolak-tolak jadi tambah. 2 tambah 4 sama dengan 6. Dapat D. Selesai. Ini metrik. Pendaraban metrik yang ada unknown, lepas darab, sesuaikan. Okey, metrik okey kan? Saya rasa metrik kamu dah okey, cakap dah ni. Okey, kita tengok seterusnya. Apa jadi kalau kita pergi dekat soalan seterusnya. Nombor 29. Wow, yang ini pun kacau bilau juga soalan ni kadang-kadang. Ini kita panggil topik ubahan. Ubahan. Dalam topik ubahan, dia kena ingat dia ada dua biasanya, berkadar langsung, berkadar songsang. Biasanya kita panggil dia kalau berkadar langsung dia duduk atas. Kalau berkadar songsang dia duduk bawah. Songsang bawah. Dia terbalik okey. Jadi cerita dia kat sini jadual apa benda ni? Nilai-nilai bagi pemboleh ubah RST masa dia punya photostat kertas lagi. Yang dihubungkan oleh R berubah secara langsung dengan S tetapi songsang dengan T. Dia bagi tu. Soalan dia cari P. Jadi apa kita buat? Kita tengok RST dia susun macam mana. Ini RST. RST. Jadi ini geng dia. Ini geng dia. Nampak? Okey. Jadi saya akan tukarkan benda ni kepada bentuk persamaan dulu. Okey. Kalau dia bagi jenis macam ni, kita boleh gunakan kaedah perbandingan. Saya akan jadikan dia R sama dengan K. S per dengan T. Ini ingat. Ni kita gantikan ikan ni. Tukar benda ni jadilah nama dia persamaan. Kan? Soalan ni tak suruh cari nilai K. Bila tak suruh cari nilai K, maksudnya kita tak payah cari nilai K. Kita guna kaedah perbandingan. Perbandingan macam mana kita dapatkan K? Sebab K ni benda ni sentiasa sama. Ini maksudnya R, T akan naik ke atas. Punca kuasa S akan turun ke bawah. Yang ini dalam apa matematik kita panggil dia sistem tangga. Yang bawah mesti naik ke atas, yang atas mesti turun ke bawah. Dia kalau kamu duduk ke atas, kamu nak
Fix tak boleh. Kamu mesti fikir sama ada nak naik lagi ataupun turun. Dia sentiasa akan fikir naik turun, naik turun. Tangga. Bila dah dapat K macam ni, maksudnya K kita, soalan kita akan jadi, letak aja terus RT punca kuasa S ni. RT punca kuasa S mesti sama dengan RT punca kuasa S yang satu lagi. Okey, jom saya letak. Yang pertama, garisan pertama. R kita 20. T kita 4. S 16. Jadi punca kuasa 16. Mesti sama dengan yang bawah ni. R yang bawah 12. T dia adalah P. Per dengan 9. Punca kuasa 9. Okey. Ambil kalkulator, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat hasil. Okey. Kalau nak buat manual, senang aja. Punca kuasa 16 sama dengan 4. 4 dengan 4 mati. Okey. Punca kuasa 9 sama dengan 3. Jadi 12 dengan 3 pun boleh potong. 12 dengan 3 tinggal apa? 4. Yang tinggal apa? 20 sama dengan 4P. Jadi P sama dengan 20 bahagi 4, 5. Ini kita panggil dia ubahan. Cikgu. Ya. Yang S tu kenapa duduk bawah? Sebab kita atas. Asal dia ke atas. Bila kita nak buat perbandingan, kita akan jadikan K. Jadi saya akan pindahkan ni ke sebelah. So, dia akan jadi ke bawah. Nampak? Kan? Ni. Ni pindah ke bawah. Ni pindah naik atas. Sebab bila kita guna kaedah ni, kita kena dapatkan K ni. Oh, faham. Ya? Sebab K tak berubah. Sebab tu saya K. Kalau dia bagi banyak line pun sama. Ini kita panggil kaedah perbandingan. Maksudnya kamu tak payah kira K. Ada satu kaedah lagi, kena kira K dulu. Tapi sama, jawapan tak ada lagi. Okey. Saya akan tunjuk satu lagi kaedah tu. Yang satu lagi kaedah. Apa jadi kalau kita buat kaedah cari K dulu? Sama tengok. Okey. Okey. Bila guna kaedah cari K, kita akan buat, dia kata tadi R berubah secara langsung dengan punca kuasa S per dengan T. Kita masukkan K sama dengan K punca kuasa S per dengan T. Saya pindah, tetap kena pindah juga. Ini akan jadi RT per dengan punca kuasa 2S. Saya akan kira K dulu dengan menggunakan nombor yang dibagi yang penuh. Jadi R kita kat situ 20. T kita 4 dan bawah ni punca kuasa 16. Dapat K. Okey, tekan-tekan kalkulator, dapatlah jawapan K dia 20. Kalau soalan suruh buat persamaan, dia dah jadilah. Persamaan kita adalah apa? R sama dengan 20 punca kuasa 2S per dengan T. Ini kalau dia nak persamaan. Nampak? Nak cari P, masukkan nilai P ke dalam persamaan yang baru. Jadi R kita sekarang ni adalah 12. S kita adalah 9. Dan T kita adalah P. Tak tahu. Okey. Jadi kamu nak cari P, duduk kat bawah macam biasa. Macam tadi kan. Kalau duduk kat bawah, tukar tempat. Jadi P sama dengan 20 punca kuasa 9 per 12. Ambil kalkulator, kamu tekan, kamu akan dapat jawapan kamu 5. Sama cerita dia. Jawapan tak boleh lagi. Dia tetap jawapan sama juga. Kaedah berbeza. Boleh pilih mana-mana kaedah. Sama ada kaedah perbandingan ataupun kaedah pengiraan K dulu. Kan? Buat persamaan. Okey. Tarik ni. Sama ni. Soalan nombor bawah dia pun sama. Topik yang sama ni. Bawah dia. Nampak? Encik Amir hendak memotong sekeping kad menjadi beberapa segi 4 tepat. Diberi bilangan segi 4 tepat B. Berubah secara songsang. Berubah secara songsang maksudnya apa? Bawah. 1 per. Ini songsang dia duduk bawah. Panjang dan lebar. Maksudnya panjang kat bawah, lebar pun kat bawah.
berubah sesongsang dengan panjang dan lebar. Okey, ini persamaan kita yang kita dapat. Apa kita buat? Tukar jadi K. B sama dengan K per dengan PL. Naikkan ke atas. Bila naik ke atas dia jadi K sama dengan BPL. Ini kaedah perbandingan. Saya pun keluarkan BPL kat sini. BPL mesti sama dengan BPL untuk dua nilai yang diberikan. Kan? Maksudnya dia bagi yang pertama ni. Yang kedua ni, hitung ni. Faham? Saya masukkan yang pertama belah kiri. B2, P9, L dia 6. Yang kedua, B kita tak tahu. P3, L2. Nampak? Selesaikan je. Potong 3 dengan 2 ni, potong 3 darab 2, 6 bawa sebelah. Dia atas turun bawah macam biasa. Dan 6 dengan 6 boleh potong. Yang tinggal B sama dengan 2 darab 9, 18. Siap. Yang nak faham macam mana nak tulis ni. Perubahan macam mana nak tulis benda ni. Itu benda faham. Boleh perubahan? Boleh Ada dua je. Songsang, langsung. Langsung, songsang. Songsang, bawah. Langsung, atas. Okey? Okey. Okey. Lama saya tak tengok ni apa. Zaid mana Zaid? Dia ada tu, kadang ada apa, dia ada kelas. Okey, tak apa. Kita boleh tengok recording lah nanti. Dia sedang record dia. Okey. Oh. Oi, dia fokus kat tangan. Tangan buat apa? Okay. Soalan nombor 31. Jadual 2 menunjukkan masa yang diambil untuk menyusun kotak kasut X dan bilangan pekerja yang diperlukan Y. Macam ubahan lagi sebenarnya. Diberi Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Kuasa 2X macam ni. Okay. Cari masa yang diambil oleh 100 orang pekerja untuk menyusun kotak itu. Sama yang kerja dia. Jadikan Y sama dengan KX kuasa 2 macam tu. Jadi K sama dengan Y per X kuasa 2. Kaedah perbandingan. Y per X kuasa 2 sama dengan Y per X kuasa 2. Masukkan Y yang pertama. Oh, dia bagi macam ni nanti salah tengok nanti. Kena buat bulat, lupa. Y yang pertama adalah 25 per dengan 2.5 kuasa 2. Sama dengan Y kedua adalah 100 per dengan bawah T kuasa 2. Macam tu kan. Jadi T kuasa 2 kat bawah, kalau silang, kena silang naik. Silang. Jadi kita akan dapat 25 T kuasa 2 sama dengan 100 darab dengan 2.5 kuasa 2. Tak muat patutnya panjang. Kemudian potong 25 turun bawah per 25. Okey, kita ambil kalkulator. Kan kalkulator 100 darab dengan 2.5 kuasa 2. Bahagi dengan 25. Saya dapat balik 25. Dapat 25. T kuasa 2. Okey, nak cari T. Kuasa 2 potong pergi sebelah, punca kuasa 2. Dapat 5. Siap. Ubahan. Kaedah sama. Kaedah yang kita gunakan adalah kaedah perbandingan. Tak ada masalah. Sama je kaedah. Okey. Teruskan ni topik ni dah kita 3 soalan jumpa. Okay.
Nombor 32. Jom kita tengok. Yang ini pun saya dah ajar kamu ni senang. Ini cerita pasal apa? Plot kotak. Plot kotak. Okey, apa yang kita boleh tahu pasal plot kotak? Plot kotak dia sepatutnya ada 5 perkara. Plot kotak 5 perkara. Titik, 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 titik dan ada titik tengah. Sini ada titik kat tengah. Dan dia buat macam ni. Okey, yang mana bawah ni adalah minimum, atas adalah maksimum. Yang ini kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Kuartil kedua kadang-kadang dikenali sebagai median. Median. Okey. Sekarang yang dia bagi macam ni sebenarnya dia susun siap. Yang ni untuk yang ni untuk ni untuk ni untuk ni. Ni tak jelas sangat dia titik kat tengah ni. Ni tak jelas median dia. Okey, dia bagi data kat atas. Macam mana kita nak buat yang mana salah label? Kita kena kira lah. Bila dia bagi data, nak buat benda ni semua, kuartil-kuartil, median apa semua ni, kita kena susun benda ni. Mengikut susunan menaik. Jadi yang paling kecil adalah 10. Kemudian, potong, lupa. 13. Potong, lepas 13, 18. Lepas 18. Oh, dia pun dah susun tapi dia setik. 24. 26. 30, 33, 37, 42, 45. Contoh kan, dia susun dah. Okey. Jadi apa kita buat benda ni? Kita bahagi 2 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bahagi 2, seorang 5. Bahagi 2, seorang 5. Okey. Lepas bahagi 2, seorang 5, yang dalam kotak ni kena bahagi 2 lagi. Kan? Cuma bila kita bahagi 2 ni 5 orang. Bila 5 orang, kita akan dapat 2 kiri, 2 kanan, ketua seorang. Kita tak boleh lebih. Yang ni pun sama, ada 5 orang. 2 kiri, 2 kanan, ketua seorang. Okey. Jadi, automatik yang paling ujung ni adalah minimum. Yang paling ujung belah sini adalah maksimum. Yang kat tengah ni, ni kat tengah ni. Kat tengah ni sebab dia tak sama, kita kena ambil purata. 26 campur 30 bahagi 2. Kan? Bila kita campur, kita akan dapat kat situ 28. Ini apa? Median. Okey. Yang ini pula tak payah buat dah. Sebab apa? Dah ada ketua. Ketua ni kita panggil dia kuartil pertama. Kalau tak ada ketua, kena buat purata. Yang ini pun ada ketua dah. Ketua automatik ini kuartil ketiga. Kuartil ketiga 37. Jadi kita tengok mana dia salah label. Kan? Kamu tengok 10 betul, 18 betul, 28 betul, 42 salah label. Sepatutnya apa? 37. Jawapan kita salah label 42. Boleh ingat? Ingat semula. Ini kita panggil dia cerita pasal plot kotak. Bukan jangan fikir jawapan ni. Jawapan ni senang. Soalan ni senang. Macam mana nak tukarkan nombor-nombor kepada plot kotak itu? Boleh ke? Boleh. Okay. Terus sebelah nombor 33. Jadual menunjukkan jadual kekerapan bagi isi padu liter berapa botol cecair. Okay. Soalan dia, hitung nilai Q tolak P. Q tolak P. Q dengan P. Yang ini dia bagi apa ni? Kekerapan. Ini kekerapan longgokan. Okay, jadi macam mana apa maksud dia? Kita kena kira senang ya. Contoh ya. Macam mana nak dapat kekerapan longgokan? Yang pertama, yang ini kita mulakan dengan nak dapatkan longgokan ni kita mulakan dengan kosong. Kosong campur 3. Kosong campur 3 akan dapat 3. Okey. Lepas tu kita ambil 3. 3 campur P sama dengan 7. Macam tu. Dia macam ni. Ni dapat ni. Ni dapat ni. Ni dapat ni. Ni dapat ni.
Itu cerita dia. Lepas tu 0/3, kosong tak ada. Ini dapat ni. Jadi kat sini betul tak? 7 campur 5. 7 campur 8. 7 campur 5 pula. 7 campur 8, 15. Betul. Lah 15 campur 6. 15 campur 6 akan dapat apa? Q. 15 campur 6 akan dapat Q. Jadi Q adalah sama dengan 21. Okey. P kita belum kira. Jadi 3 campur P sama dengan 7. Tambah pindah sebelah jadi tolak. 7 tolak 3 sama dengan 4. Ini dapatlah jawapan kita. Q tolak P, 21 tolak 4 sama dengan 17. B. Boleh Ini senang, ni senang. Dia nombor 34. 34 kan. Jadual 5 menunjukkan data asal dan data baru. Pula data asal data baru kan. Diberi bahawa sisian piawai bagi data asal adalah R. Okey, data asal kat sini sisian piawai dia sama dengan R. Okey. Nyatakan varian bagi data baru dalam sebutan R. Macam-macam dia kata dia nak varian pula. Varian biasanya kalau varian dia mesti formula dia sisian piawai kuasa 2. Sisian piawai kuasa 2. Jadi kita tengok apa sifat dia. Apa yang benda yang baru lama ni. Untuk sisian piawai. Okey, perubahan yang berlaku. Yang berlaku hanya yang kita ambil apa? Darab bahagi. Darab dan bahagi yang kita ambil perubahan. Tambah tolak sisian piawai tak ambil. Tambah tolak dia tak ambil. Contoh macam ni kamu tengok apa perubahan berlaku. Dia kata apa? Tolak 5 bahagi 3. Tolak 5 bahagi 3. Jadi perubahan yang sisian piawai ambil, dia tak ambil langsung tolak. Dia ambil bahagi je. Jadi maksudnya sisian piawai baru adalah sama dengan yang lama apa? R bahagi 3. Itu saja. Ini sisian piawai. R bahagi 3. Okey. Jadi apa varian? Jadi varian baru sama dengan R per 3 kuasa 2. Sebab formula varian mesti sisian piawai kuasa 2. Bila kita kuasa 2, kita dapatlah R kuasa 2 per dengan 9. Nah, ini yang kamu exam itu. Kan? Kamu exam Negeri 9 betul tak ni? Soalan ni. Macam mana kita jawab? Varian baru. Boleh? Ni kena ingat. Dia hanya efek apa? Darab bahagi saja. Dia bagi tambah ke tolak ke tak ada efek. Jangan ambil. Itu kita panggil dia perubahan dalam sukatan serakan. Topik tingkatan 4 kan. Sesi 4 pun. Okay. Kita pergi dekat nombor 35. Okay. Apakah yang diwakili oleh huruf R dalam SMART? Sudah. Yang ini. Ini kita panggil dia apa? Matematik pengguna. Tingkatan 14. SMART. SMART adalah realistik. Realistik. SMART adalah realistik. Benda yang dalam perancangan kewangan. Perancangan kewangan kita mesti ada satu matlamat yang realistik. Realistik. Okey. Ni S M A R T. Saya bahasa Inggeris ni saya out sikit saya tengok.
Okey, saya ambil kamu untuk rujukan kamu kan. Okey. S ni adalah spesifik. Okey, spesifik. Spesifik maksudnya khusus. Maksudnya kita nak tetapkan matlamat kita mesti matlamat yang khusus. Tak boleh ada 2 3. Oh, yang ni ke yang ni? Tak boleh. Mesti khusus. Kedua, M, measurable. Measurable ni measure boleh ukur. Boleh ukur maksudnya boleh diukur. Boleh diukur maksudnya ada nilai. Ada nilai secara matematik. Boleh kira contoh spesifik apa? Nak beli motor. Berapa harga motor tu? Berapa lama nak beli? Semua benda tu yang kita boleh apa? Berapa lama nak bayar? Kan? Motor tu untuk apa semua tu tadi? A adalah boleh dicapai, attainable. Boleh dicapai. Boleh dicapai kan? Okey. R, realistic. Realistic. Realistic ni dalam bahasa Melayu kita panggil dia bersifat realistik juga. Bahasa Melayu tiru sebiji. Realistic juga. Okey. T adalah time. Bahasa Melayu kita pun T juga, tempoh. Kita ada tempoh tertentu kan. Yang ini adalah matlamat keuangan. Matlamat keuangan kan. Ada khusus, boleh diukur, boleh dicapai. Okey, realistik. Tempoh. Kan? Ini kucirit. Saya panggil kucirit ni. Ini yang kita panggil ni tak seronok namanya. Smart sedap sikitlah. Okey. Ini untuk matlamat keuangan. Mesti ada benda yang spesifik, yang khusus, boleh diukur. Benda tu boleh kita capai, jangan angan-angan je, tak boleh. Kan? R, benda tu mesti realistik. Mesti benda yang real lah. Kan? Jangan benda yang tak logik pergi buat matlamat, tak boleh. Dan ada masa tertentu. Okay. Soalan nombor 36. Insurans motor bagi Puan N mempunyai peruntukan deductible. Ini penting. Insurans ni banyak kali buat lah. Dulu mula rasa susah betul. Kan? Sekarang Alhamdulillah dah okey sikit kan. Sebanyak 350. Puan N telah mengalami kemalangan yang menyebabkan kos membaiki keretanya sebanyak 1,550. Tentukan pampasan yang dapat dituntut. Allah, mudahnya soalan ni. Kan? Maksudnya dia 1,500 kena tolak je dengan deductible. Nampak? Jadi dia boleh tuntut pampasan sebanyak 1,200. B. Dia kena tolak dengan deductible. Itu saja. Encik Ahmad berhasrat untuk membeli sebuah kereta berharga 57,000. Jika dia ingin membayar wang pendahuluan sebanyak 15% daripada harga kereta dalam masa 9 bulan, hitung jumlah simpanan bulanan Encik Ahmad untuk mencapai matlamat kewangan itu. Ini maksudnya kena kira sikit lah. Dia nak apa? 15%. Jadi 15% daripada 57,000. Okey. Kemudian selama apa? 9 bulan. Bagi dengan 9. Hitung jumlah simpanan bulanan. Jadi setiap bulan kena simpan apa? Ambil kalkulator boleh kira. Kan? Boleh kira. Ambil. Kosong buang dulu. Buang. 15 darab dengan 570. Kemudian bahagi 9. Ini kita akan dapat 950 yang dia kena simpan setiap bulan selama 9 bulan. Cukuplah duit dia untuk nak membeli sebuah kereta. Dia punya down payment kereta dia. Okey. Sebelah nombor 38. Jadual 6 menunjukkan pembelanjaan Encik Fazrul selama sebulan. Utiliti rumah, yang ni bil-bil semualah, insurans pinjaman perumahan, barangan dapur, premium insurans,
ansuran pinjaman kereta, belanja petrol. Hitung jumlah pembelanjaan tetap bulanan Encik Fazrul. Pembelanjaan tetap. Yang tetap yang mana? Yang tak boleh ubah. Yang tetap kan. Maksudnya ansuran pinjaman perumahan tak boleh ubah dah. Banyak tu dah. Okey. Barangan dapur boleh ubah. Premium insurans. Dia dah tetap lah. Banyak ni. 600. Nampak? Kan? Kemudian ansuran pinjaman kereta pun dah tetap dah. Petrol boleh berubah. Jadi yang tetap 3 ni saja. Okey. Kamu campur, kamu akan dapat jawapan dia 50. Yang ni 16, 26, 50. Ini pun mudah. Alhamdulillah soalan yang agak mudah sikit untuk belakang-belakang ni. Kita pergi nombor 39 terus. Okey. Insurans perubatan Encik Danish mempunyai deductible sebanyak 650 dan co-insurans 75-25. Jika jumlah kos perubatan yang perlu ditanggung Encik Danish ialah 6,900. Dalam satu tuntutannya, hitung jumlah sebenar tuntutan itu. Dia terbalik soalan ni, dia buat bagus. Jadi yang pertama, kita tak tahu berapa dia punya jumlah sebenar tuntutan. Kita panggil dia sebagai X. Kan? Jadi apa kita nak buat mula-mula? Mula-mula X ni kamu kena tolak dulu dengan deductible. Tolak dengan 650. Tolak. Lepas kamu tolak, lepas tu kamu kena tengok dia punya co-insurance maksudnya apa? 75 dengan 25. 75 ni yang dia boleh tuntut. Ni syarikat punya. 25% dia kena bayar sendiri. Okey. Jadi dia hanya boleh tuntut sebanyak darab dengan 75% sahaja daripada jumlah keseluruhan. Berapa dia tuntut? Dia tuntut, dia kata sebanyak 6,900. Jadi kena cari X. Yang ini kalau macam ni saya biasanya lebih sesuai. Lebih senang kalau kamu guna kalkulator saja. Kan? Yang kita selesaikan algebra guna kalkulator tu kan. Masukkan alpha X tolak 650. Kemudian darab dengan 75/100. Lepas tu kita masukkan alpha sama dengan 6900. Kita dapat jawapan. Okey, sama dengan kat situ. Sama dengan pula. Kita tekan sama dengan. Dia kena shift calculate. Dapatlah 98 50. Nilai yang sebenar dia adalah 9,850. Oh, saya salah baca pula. Sorry. Kan? 6,900 ni adalah yang ditanggung oleh Danish, bukan yang dia claim. Jadi yang ditanggung bukan 75, yang ditanggung adalah 25. Patut tak ada jawapan. 25. Okey? Kita kira sekali. Yang ditanggung bukan yang dia claim kan. Tukar je. 75 ni tukar kepada 25. Tu dapat jawapan dia kan. 28250. Untuk kalkulator kamu kena tekan shift calculate. 28250. Betul ke? Kenapa tak ada? Sekejap Oh. Sorry. Ini saya silap sebab awal-awal tadi salah. Jadi ini automatik yang ini pun jadi salah. Okey. Saya lupa sekejap. Patah balik Kita ulang balik. Ini salah buat. Bila dia kata deductible, Encik Danish kena bayar sebanyak, dia tanggung sebanyak 6,900. Yang ditanggung ni adalah termasuk deductible. Yang ditanggung adalah termasuk deductible. Okey.
Jadi kalau termasuk dia tiba maksudnya 6900 kita kena tolak dulu dengan deductible tersiap. 650. Dia akan dapat 6250. Okey. Dia dah bayar deductible. Nah, berarti yang ini adalah dia punya co-insurance. Ini adalah dia punya co-insurance. Jadi co-insurance ni adalah 25% daripada nilai asal tolak dengan co-insurance. Sama dengan 6250. Yang tadi tu kita nak kira yang bahagian insurans punya. Salah kira. Buat semula. 25 100 darab dengan bilangan insurans yang sebenar, kemudian tolak 650 sama dengan 6250. Dapat 25650. Kenapa tak dapat? Kau pernah buat tak ni? Ada silap kat mana saya kira ni? Sekejap. Saya rasa ni dah betul ni. Mungkin ada kesalahan ke apa dekat silapan ni, nanti kita cek semula. Mungkin soalan ni ada silap Sebab bila kita nak buat insurans punya claim, langkah pertama kita kena tolak dulu dengan deductible. Deductible, kemudian balance dia baru kita kira co-insurance. Nanti kita tengok balik kalau ada saya cek balik okey, apa-apa ni saya akan WhatsApp kamu kalau ada perubahan. Okey, sepatutnya jawapan dia adalah yang saya dapat adalah sebanyak 25650 ni yang asal. Yang asal adalah 25650. Jumlah sebenar tuntutan itu. Jumlah sebenar tuntutan itu 25650. Okey? Okey. Silap ni. Nombor 40. Suzana membayar sebanyak 152.35 untuk produk X termasuk cukai jualan 10%. Hitung harga asas pokok itu. Produk itu. Dia bayar 152.35 untuk produk X termasuk cukai jualan. Jadi maksudnya produk X tu tak tahu harga berapa. Dia campur dengan 10% daripada X juga. Dia dapat sama dengan 152.35.
Dia tanya berapa harga produk tu. Macam ni. Cukai dia terhadap ni balik. Sama juga pakai kalkulator juga. Yang ni. Okey, alpha X campur dengan 10%. 10/100. Ataupun kamu boleh tulis 0.1 boleh. Daripada X sama dengan 152.35. Cikgu, sama dengan apa? Shift calculate? Alpha. Alpha calculate. Alpha calculate dia keluar sama dengan. Betul, nak dapat jawapan dia kamu tekan shift calculate. Jawapan tekan shift calculate. Dapat macam ni, tukar kepada perpuluhan lah. 138.5. Kamu kalkulator kamu tu banyak tu. Banyak memang. Benda ni memang kira algebra ni banyak objektif, banyak tolong lah sebab objektif tak nak dalam kerja. Jawapan kita adalah 138.5 ini. Ini mudah sikit lah. Bila kita dah cekap guna kalkulator untuk mengira algebra, dia banyak tolong kamu nanti dalam itu. Semua yang melibatkan X, tapi satu huruf, dua huruf dia tak api. Satu huruf je. Satu huruf kamu boleh gunakan kalkulator. Dia kenapa tak dapat 6,250? Yang mana? Yang ni? Okey, kamu tekan kalkulator. Kamu tekan, kamu pakai kalkulator apa? Kalkulator 570. Warna hitam ke? Itu nombor tadi tu. Kamu kena, kalau kalkulator kamu kena tekan X tambah, semua kamu buat dah betul. Saya rasa betul kamu buat tu. Per dengan 100, kemudian darab dengan X, tekan sama dengan 152.35. Kamu tekan shift calculate. Lepas tu kamu tekan sama dengan. Cuba lagi sekali. Ataupun shift calculate 2 kali. Cuba try. Kalkulator kamu yang mana? Ada setengah kalkulator, shift calculate, lepas tu sama dengan. Ada satu kalkulator lagi, kamu kena tekan shift calculate 2 kali. Tengok kalkulator kamu yang mana. Tekan. Lepas kamu type ni, tekan ni. Tekan shift calculate, tekan sama dengan. Kalau kamu tekan shift calculate sekali je, macam iPad saya, sekali je. Nanti dia bagi jawapan yang lama. Tak bila punya jawapan. Cuba try. Nanti dia cari ke? Try. Itu darab X kan? Darab X. Alpha X. Okey, dapat juga. Dapat? Yang mana? Tekan 2 kali. Yang ni? Yang ni maksudnya kamu pakai kalkulator kamu adalah 570 MS warna hitam. Betul? Kalau yang ini dia yang warna silver. Kalau yang baru sekali macam saya punya kalkulator. Yang baru warna putih. Okey. Ini contoh ni lah. Untuk soalan kertas 1. Kertas 1 saya target kamu 20 soalan. Kamu kena jawab tepat, cantik 20 soalan. Reka-reka, tambah-tambah sikit yang lebih-lebihnya. InsyaAllah kamu boleh dapat keputusan yang cemerlang nanti. Okey. Minggu depan kita akan buat kertas 2 balik. Saya tengok negeri mana yang sesuai lah. Kita buat trial. Saya pilih saya lah yang sesuai untuk kertas 2 pula. Boleh? Boleh. Okey. Cuma saya nak tanya kamu, hari Isnin malam kamu free tak? Isnin malam. Semalam kami ada kelas. Ada kan? Okey, kita dapat. Okay. Baik. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.